seterusnya adik kakak hamba, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hamba minta maaf kepada Yang Berhormat Saudara Ahmad, Yang Berhormat Saudara Ahmad Fazli. Saya potong terik sikit. Saya minta kecek dulu kerana saya anggapkan saya ni juga supaya Cikgu Sabri jugalah. Hamba ni adalah tuan rumah dalam Kok Lanah ni. Dan hamba nak ambil peluang ini untuk nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Hamzah khususnya kerana dapat sampai awal ke kawasan kita Kok Lanas ni. Untuk maklum adik kakak, Datuk Sri Hamzah, hamba, Datuk Haji Alwi, ini 3 beradik. Daripada zaman ngaji sekolah, sapalah ke universiti, sapalah dalam UMNO dan sapalah ke hari ni. Yang asalnya semua UMNO, learning, seorang UMNO, seorang bersatu, seorang PAH. Jadi ada belakang. Selamat datang ke Kok Lanas ini. Dan hamba tidak nak ceramah. Hamba nak kecek cara anak beranak dengan adik kakak hamba yang hadir dan juga adik kakak hamba yang mungkin dengar di rumah daripada siaran live. Kerana malam ni bersejarah lah bagi hamba. Hamba ni bersarah rata-rata dah. Tapi hamba tak aja sarah dalam kawasan. Ni ceramah hamba yang pertama atas teket PAH dalam kawasan Tere, dimulakan malam ini di kawasan Dun, Kok Lanah yang sangat-sangat hamba sayangi. Seperti mana yang adik kakak semua maklum, hamba jadi wakil ayah mewakili Kok Lanah ni sejak daripada tahun 95-96. Kalau dicampurkan dengan waktu hamba menjadi senator dan sebagainya, hampir 30 tahun adik kakak dalam Kok Lanah ini jadi pengundi-pengundi dan penyokong-penyokong hamba yang hamba anggapkan semua sekali amat setia sekali dan amat istimewa sekali, termasuk pengundi-pengundi dalam kem Desa Pahlawan. Hamba anggapkan hamba istimewa di sisi adik kakak kerana data-data pilihan raya menunjukkan hamba telah dijulang, telah disokong, telah didokong, telah diundi oleh penyokong-penyokong UMNO dan bukan UMNO. Undi yang hamba dapat sama-sama pun melebihi daripada jumlah ahli UMNO dalam Kok Lanah ini. Maknanya hamba mesti mengiktiraf selain daripada anak buah hamba orang-orang UMNO yang telah mengundi hamba, ramai juga orang-orang PAH, rakyat Kok Lanas telah menjadi penyokong hamba. Hamba nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dalam sejarah hamba sebagai wakil rakyat adik kakak juga, hamba kena rakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pengundi-pengundi dalam kem Desa Pahlawan yang mana hamba tidak pernah bawah pada 85%. Tiap-tiap pilihan raya 3-4 kali hamba bertanding dalam kawasan ini, baik DUN atau Parlimen, hamba sentiasa dapat lebih daripada 85% undi daripada prajurit-prajurit para pahlawan di kem Desa Pahlawan. Juga hamba nak merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih atas sokongan yang diberikan selama ini kepada hamba. Kemarin adalah Hari Pahlawan. Maka izinkan juga hamba mengucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan yang sangat bermakna kepada perjuangan para prajurit semua. Yang mana kita tahu kerana perjuangan para prajuritlah kita dapat menyelamatkan negara kita daripada menjadi sebuah negara sosialis. Selamatkan negara kita daripada menjadi sebuah negara komunis. Selamatkan negara kita jadi sebuah negara anarkis ataupun negara yang hidup dalam keadaan huru-hara.
Kita mengecapi kemerdekaan, kita mengecapi keamanan, kita mengecapi kesejahteraan adalah kerana pengorbanan para prajurit. Maka sempena Hari Pahlawan, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan kerana jasamu tetap dikenang dan jasa itu adalah amat besar sekali. Amo juga tidak harus bersembunyi nak mengucapkan terima kasih kepada pimpinan cawangan-cawangan UMNO, PDM UMNO, ahli-ahli jawatan kuasa UMNO yang di bawah pimpinan hamba selama 36 tahun sebagai ketua bahagian yang telah membentuk dan berjuang bersama-sama dengan hamba. Setiap kali pilihan raya, maka hamba juga ingin menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih hamba kepada adik kakak pimpinan UMNO di Akar Umbi yang telah selama ini memberikan sokongan kepada hamba. Pada malam ini, secara anak beranak, hamba nak kecek daripada hati ke hati hamba. Dan itu hamba tidak apologetik, dan hamba tidak berselindung, kerana hamba menganggapkan dalam perjuangan politik, hamba kena baca apa kehendak rakyat dalam kod lanas dan letera. Kerana rakyat dalam kod lanas dan letera lah yang mengangkat hamba, maka perjuangan hamba waktu berada di atas, hamba kena buat benda yang hamba fikir rakyat di belakang hamba akan setuju dan akan sokong. Suara hamba adalah suara adik kakak. Sama ada hamba berucap dalam parlimen ataupun hamba berucap dalam pentas politik, suara hamba sampailah sekarang ini, walaupun hamba bukan wakil rakyat, sebagai aktivis politik, hamba kena bertanya hati, percakapan hamba mestilah percakapan daripada hati sanubari. Rakyat hamba dalam kod lanas, rakyat hamba dalam tera ini yang datangnya daripada berbagai-bagai parti. Hamba nak sebut ini kerana ucapan hamba ini akan didengar oleh banyak orang dalam kawasan pilihan raya kita ini. Yang pertama, Don Kod Lanas secara tradisinya diwakili oleh orang-orang profesional. Dulu Dato' Alwi juruukur, surveyor. Lepas tu ganti dengan saya, town planner. Balik pada Dato' Alwi, surveyor. Hamba town planner. Dan nak sambung daripada hamba dan juga daripada Dato' Wi, jangan ambil kurang daripada profesional. Kita ada accountant sebagai calon. Ini kerana parlimentarian ini dulu hamba gelarkan koridor ilmu. Yang mana rakyatnya ramai yang berpendidikan sangat tinggi. Daripada kawasan kita ni ada profesor-profesor. Alik jatuh Kedah belakang rumah Mula Mokyai itu pun ada Profesor Dr. Rizun. Kita ada ramai lagi profesor-profesor. Kita ada kolej politeknik yang melahirkan cendekiawan. Kita ada kolej matrikulasi. Maka wakil rakyat yang mewakili kita sebaik-baiknya lebih tinggi daripada orang awam average. Maka tradisi kita dalam Kod Lanas ini ialah memilih orang-orang yang ada latar belakang profesional. Maka saya rasa tidak berat bagi adik kakak daripada surveyor kepada town planner, surveyor, town planner dan insya-Allah accountant untuk mewakili kita sebagai kebanggaan kita, wakil rakyat kita, Datuk Farid Nawawi, insya-Allah. Yang kedua, adik kakak sekalian, hamba kata tadi suara hamba mesti mewakili suara rakyat. Tak apalah hamba membakar diri, tidak ada jadi masalah. Hamba dilahirkan sebagai orang perjuangan. Hamba memilih jalan yang sukar, jalan yang susah. Hamba menentang Presiden UMNO bukan kerana masalah peribadi, kerana pada pahaman hamba, rakyat dalam tera, rakyat dalam Kod Lanah sudah boleh menerima hakikat
cara terbaik bagi membina kekuatan politik ummah ialah dengan menyatu padukan terlebih dahulu orang Islam, orang Melayu, Bumi Putera, terutama sekali UMNO dan PAS. Apabila muafakat nasional sudah terbentuk, politik kita sudah mula menjadi kuat, sampai Kelantan ada 7 menteri dan timbalan menteri, tiba-tiba dianya nak dirosakkan oleh Zahid Hamidi hanya kerana masalah kehendak peribadi dia. Maka abang kena mikir, dan adik kakak cawangan kena faham, amba tidak ambil jalan mudah. Nak ambil jalan mudah, amba jilak dan amba duk junjung presiden. Turut saja gapo yang presiden kata. Tapi amba telah nampak, kalau cara yang dipilih oleh Presiden UMNO, dia hanya akan mempercepatkan UMNO tu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah pertemukan kita UMNO PAS dan bersatu. Kita jatuh dalam pilihan raya, kita jadi kerajaan. UMNO yang telah dipandang begitu hina, akhirnya jadi Perdana Menteri. Tuhan dah tunjuk jalan kepada kita. Peluang bagi kita orang Melayu nak memimpin negara. Tiba-tiba dibuat gerakan kok belakang untuk menyokong Parti Sosialis, Parti Liberalis, PH dan juga DAP. Cuba kakak bayangkan hari ini Anwar Musa berdiri depan rakyat terang, rakyat Kok Lanaz. Dia hamba kena cari ayat, cari surah, nak betul bagi menghalalkan DAP dan juga PH. Anwar Musa yang sama, yang selama ini bercakap nak tengok penyatuan dan perpaduan orang Melayu dan umat Islam. Kerana Allah memerintahkan kita begitu. Allah suruh kita berikat kemah dengan tali Allah. Apa ni? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tiba-tiba Presiden hamba ketika tu nak mufarakah. Dia nak pergi angkat parti sosialis, ideologi sosialis, ideologi liberalis. Hamba kena pilih. Nak jaga jawatan hamba sebagai Setiausaha Agung ke nak mempertahankan solidariti? Datuk Seri Hamzah menjadi saksi. Lagu mana? Termasuk di pejabat hamba. Di pejabat Datuk Seri Hamzah. Meeting siang malam. Nak menyelamatkan kerajaan yang dipimpin oleh 3 parti ini. Saya mengaku memang kami bertiga. Sampailah ke peringkat Datuk Seri Ismail Sabri dapat jadi Perdana Menteri. Kami menjunjung perintah parti masing-masing. Cuba menyelamatkan kerajaan muafakat nasional. Cuba menyelamatkan kerajaan di mana orang Melayu, orang Islam memimpin dan memberi naungan pada orang lain. Bukan menjadi parti tenggek, parti picisan, parti bawahan. Dengan duduk, dengan mengangkat orang-orang yang ideologi lain selain daripada ideologi dan Islam yang kita pegang. Maka hamba terpaksa langgar. Hamba terpaksa kata tak setuju. Cikgu Mala mengait manggis. Dapat sebiji berulas 5. PH liberalis, DAP sosialis. Hanya Islam yang kita terima. Nak kena ulang ke? Saya boleh hafal, awak balik Batu Tinggi, awak balik ke Sokor, awak balik. Cikgu Mala mengait manggis. Dapat sebiji berulas 5. PH tu liberalis. DAP sosialis. Hanya Islam yang kita boleh terima. Jadi hamba kena pilih. Sebab hamba orang besar parti. Hamba Setiausaha Agung. Hamba pentadbir parti. Datuk Seri Hamzah Setiausaha Agung parti dia. Dan Datuk Seri Taqiyuddin Setiausaha Agung parti dia. Kami menjunjung perintah membawa idealisme parti-parti yang kami tadbir. Tiba-tiba nak heret. Walaupun keputusan Pimpinan Agung UMNO suruh bersatu padu, tiba-tiba nak heret pergi menyokong DAP dan menyokong. Dan di situlah hamba buat penegasan. Rekas ceritanya, apa Zahid kata baru-baru ni? Kamu tu tak tahu apa. Kamu tu jadi Setiausaha Agung, hati kamu berada di tempat lain. Dia kata hamba dia jadi Setiausaha Agung, hati hamba duduk dengan PAS, hati hamba duduk dengan bersatu. Hei tuan-tuan, mana lebih baik hamba duduk dalam UMNO
Tapi ada simpan sikit dalam hati hamba ni. Kasih dan sayang kepada PAS dan Bersatu. Daripada Zahid Hamidi. Duduk dalam UMNO. Dalam hatinya ialah nak akak Parti Sosialis, Parti DAP dan juga Parti PH. Tuan-tuan, yang mana lebih mulia? Pada pandangan adik kakak hamba, pengundi-pengundi dalam terang, pengundi-pengundi dalam Kok Lanas ini. Maka hamba rasa hamba tidak menyesal adik kakak. Hamba buat penegasan. Tidak boleh tinggalkan PAS. Tak boleh tinggalkan Bersatu. Kita mesti memimpin sebelum kita nak beri naungan kepada orang lain. Rasulullah dah tunjuk jalan di mana Daulah Islamiah Madinah itu dibina atas penyatuan Muhajirin dan Ansar dan mengukuhkan kaum Aus dan Khazraj. Barulah kita dapat membina satu pentadbiran politik yang kukuh. Jalan itu wajib bagi kita menyusurinya. Tapi Zahid Hamidi memikirkan soal jawab, menyelamatkan diri dia. Hari ini keluar dari soal khabar. Dia buat representasi agar digugurkan segala kes-kes dia di mahkamah. Memang itulah mauduknya. Memang itulah tujuannya. Kerana nak melepaskan diri dia. Kerana nak jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dia reda bawa UMNO. Walaupun dalam masa dia bawa itu, UMNO menuju kehancuran. Dan bila dia buat juga pilihan raya lepas, hamba tidak silap adik kakak. 7 penggal hamba disokong oleh pengundi-pengundi dalam kem tentera. Kali pertama baru dicalon Barisan Nasional ditolak oleh para prajurit dan tentera. Barisan Nasional sudah ditolak oleh kem Desa Pahlawan kerana para prajurit tidak setuju dengan cara apa yang dibuat oleh Presiden UMNO. Dalam kawasan ini, waktu tsunami besar dalam parlimentarian ni Datuk Seri Hamzah, ketika tsunami besar, sahabat-sahabat saya yang lain kalah, kita di terang UMNO masih boleh benar hampir 5,000 majoriti. Waktu tsunami besar, kan orang PAS dan orang UMNO bersama-sama dengan UMNO beri kemenangan pada UMNO. Baru ni Barisan Nasional kalah 23,000, tak pernah ada dalam sejarah terang. Maknanya rakyat terang tolak cara politik Zahid Hamidi dan juga cara yang dibuatkan dalam pilihan raya yang lepas. Lepas pilihan raya, tak insaf, tak taubat, tak cuba buat, tinggalkan benda hak rakyat tak kena. Rakyat tunjuk dah dalam pilihan raya. Tiba-tiba lepas pilihan raya, dia buat benda yang lebih dahsyat lagi. Ambil undi orang Melayu Bumi Putera yang diberi mandat pada UMNO, buat lari. Sedangkan Bersatu, PAS dan UMNO dah cukup 115. Dah boleh buat kerajaan. Kelantan yang ada 7 menteri, mungkin 7 timbalan menteri kekal. Tapi kerana perbuatan dia hari ini, kita Kelantan, sorry, habuk tak ada menteri. Kita rakyat Kelantan telah rugi. Kita rakyat Kelantan antara yang menjadi mangsa. Di mana undi UMNO secara paksa dibawa 30 undi diberikan kepada DAP dan PH yang menyebabkan hingga hari ini kita majoriti Melayu dan Bumi Putera menjadi pembangkang DAP yang hanya ada 40 kursi menjadi kerajaan. Adik kakak faham ke tak ni? Hamba rakyat ni. Jelujur ni hamba nak suruh adik kakak pengundi Kok Lanas dan juga pengundi terang ni faham. Bapa bekas ketua bahagian ni berjuang lagu ni. Bukan kerana soal peribadi. Bendanya bukan kecil, bendanya besar. Benda yang terkait dengan perintah Allah. Benda yang terkait dengan soal kepentingan ummah. Hamba pilih walaupun jalan payah. Tak apalah tak jadi salam. Hamba tidak babak. Tak apalah hamba tidak terus dibuang. Hamba tidak berhenti duduk cokoh walaupun dibuang. Hamba terus berjuang dan berjuang. Sampailah kali ini. Hamba tidak akan berhenti selagi orang Melayu dan umat Islam tidak memimpin tonggak pemerintahan negara dalam negara ini. Jadi tuan-tuan, hamba ucap terima kasih. Banyak ketua cawangan. Hamba sangat terharu bila hamba jumpa secara peribadi. Ada 2-3 jenis. Jenis yang pertama, hamba tubik, dia pun nak istihar tubik ketek. Terima kasihlah, tidak sikitlah tuan-tuan. InsyaAllah, hari Jumaat ni tuan-tuan, hamba akan umumkan pimpinan bahagian dan lain-lain, termasuk cawangan yang akan dibubarkan, yang nak ikut hamba secara direct, secara terbuka. Tok Guru ni Aziz mari, kita akan istihar secara terbuka. Hak mana nak dada sekali dengan hamba. Hak tak dada, hamba tidak marah. Hamba tidak kecil hati.
Tok Guru Haji Adi. Siapa ni? Tok Guru, oh, Masya Allah. Al-Fatihah. Tok Guru Haji Adi. Ya. Jadi ada satu grup kumpulan sahabat-sahabat Amo dalam UMNO yang nak terbuka supaya dengan Amo juga. Amo larang, tak apa duduk dia. Tapi sebahagiannya ambil keputusan nak istihar juga. Okeylah. 4 hari bulan ni kita istihar. Ramah, saya Amo. 4 hari bulan ni. Ada yang mantan esko pemuda, ada yang bekas duta, ada bekas datuk bandar, ada bekas apa ni, macam-macam. Hak tu kita dengar 4 hari bulan. Kumpulan pertama, hak nak terbuka. Kumpulan kedua, dia tidak nak tinggal jawatan. Dia sayang ke jawatan bekas Tok Ngulu, takut-takut nak jadi Tok Ngulu pula. Dia sayang kerana dia jadi ketua cawangan. Dia sayang jadi ketua wanita. Tapi tiap-tiap kali jumpa, petang tadi pun berapa orang menjumpa, tak apa Tan Sri. Kita tak tubik pun, kita faham dah signal Tan Sri adalah ke mana, kita tak tinggal Tan Sri. Kita ikut ke mana Tan Sri tunjuk. Maka jawapannya, Amo tunjuk kali ini mengundi bulan belaka puak-puak kita. Selamat datang Yang Berhormat Datuk Azami. Anda baru jadi Pertua PAH Kawasan. Dan juga calon Dewan Undangan Negeri Kadok. Supaya juga ni, ngaji sekali. Amo Datuk Dwi dia, ngaji sekali belaka. Datuk Hamzah, ngaji sekali belaka. Hilang poin tadi. Bila tua-tua ni kabang lagu lain sikit dah. Kategori yang ketiga, ya. Hak ambil putusan dia kata dia sayang kepada parti, kerana awak ada hamba tinggal, maka dia pun tak boleh tinggal, dia nak duduk juga dalam parti, maka dia nak sokong parti. Hak tu pun ramai juga. Amo tidak marah, amo tidak kecil hati. Dah mu berasa muruk jawab dengan Tuhan kak. Mu duduklah situ, esok mu jawablah sendiri. Pokok pangkalnya amo terima kasih belaka. Amo tak ada peribadi dengan sesiapa. Amo pegang berdasarkan kepada dasar perjuangan. Tiap-tiap kita politik orang Islam tidak serupa dengan politik orang bukan Islam. Politik orang Islam, kita bertanggungjawab pada rakyat, kita bertanggungjawab di dunia, kita juga kena jawab di akhirat esok. Kena betul atas dunia, kena betul juga di akhirat. Amo tak jumpa ayat, amo tak jumpa surah, nak tinggal pecah sama-sama Islam, nak pergi khabar atas belakang DAP. Setakat hari ni, amo tak jumpa ayat, amo tak jumpa hadis, amo tak jumpa ajaran. Kita boleh tinggal sama-sama Islam, tiba-tiba kita beri undi kepada BN yang mempergemukkan DAP. Boleh patung siakat lagi? Tanam pinang rapat-rapat supaya senang puyuh berlari. Pakah BN DAP yang dapat. Lebih baiklah pakat Jemerang mari sebelah sini. Saya ulam. Saya ulam. Tanam pinang rapat-rapat supaya senang puyuh berlari. Pakah BN DAP yang dapat, moleklah pakat Jemerang mari ke alik sini. Jadi inilah penjelasan amo. Maka sebagai penutup, ada 3 perkara. Kepada pengundi-pengundi dalam terek, pengundi-pengundi dalam kod lanas. Yang pertama, kalau adik kakak bersimpati dengan amo, adik kakak setuju dengan perjuangan amo, adik kakak setuju amo lawan Presiden UMNO nak bawa heret UMNO pergi ke DAP, adik kakak setuju dengan penegasan amo, adik kakak setuju dengan perjuangan amo, maka 12 hari bulan, termasuk orang-orang UMNO, walaupun duduk dalam UMNO, hendaklah pakah bulan belaka-laka. Yang kedua, kalau adik kakak bersetuju bahawasanya DAP itu membawa ideologi yang membahayakan negara. Bapa bila terdengar soal kalimah Allah nak dikongsikan, sebab pahaman mereka lagu tu. Bapa tengok baru ni jatuh siung dalam majlis, depan televisi, depan kamera, jatuh siung, tak ada malu, tak ada segan. Sebab dia tengok kepimpinan sendiri pun perangannya lebih kurang tu juga. Negara kita secara tak sedar bergerak ke arah sosialisme,
bergerak ke arah LGBT, bergerak ke arah permissiveness tentang kalimah Allah, dan gapo lagi nak bagi depan. Maka kamu lawan DAP kerana tu adik kakak, dan kalau adik kakak dalam terang dalam kod lanah bersetuju, 12 hari bulan juga, adik kakak kena pakuh bulan belakang. Dan yang ketiga, pesanan Amor kepada adik kakak Amor, orang-orang UMNO terutamanya yang Amor amat kasih, amat sayang. Faham satu perkara, Amor tidak ada sebagai kebencian atau permusuhan dengan adik kakak Amor, orang-orang UMNO. Malah Amor terhutai budi. Amor dan Datuk Alwi tak pernah putus perhubungan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari dia duduk Mekah, dia mesej ke Amor mesej ke dia. Dia nak pergi Mekah, dia jumpa dengan Hamzah. Dia nak balik Mekah Amor ya, pergi jumpa pula dengan Datuk Hamzah. Kami panggil menjoh ya ke dia ni. Walaupun dia ni bukan Menteri Dalam Negeri, set-set puak-puak kita mula duduk sekali. Jadi Amor nak adik kakak orang UMNO terutama sekali kena ingat, Amor tetap sayang pada orang-orang UMNO. Amor tetap sayang belakang. Mak Jelera pun Amor sayang, Tok Gawah Harith pun Amor sayang. Dan siapa lagi adik kakak boleh bilang? Nah, Amor sayang belakang-belakang. Tapi sayang, dan insya-Allah hubungan silaturahim tidak putus. Ini benda yang besar. Nak mengundi ini adalah benda yang besar. Undi yang nak menyelamatkan negara. Undi yang mana kalau kita bui pada Barisan Nasional bui lama lagi hayat kepada DAP dan parti PH. Tapi kalau kita semua umat Islam bersatu padu, tak pecah undi, duduk dalam parti apa pun, kita undi stokar, kerana umat Islam lah ni majoriti. Berdasar pilihan lepas, majoriti adalah pengundi-pengundi Perikatan Nasional. Jangan pecah Perikatan Nasional, pakat sokong bagi kau kuat, lepas ni negeri ni kita dapat tawan dan dapat menang dengan cemerlang. InsyaAllah Putrajaya akan kita ambil alih dalam tahun ini juga. Maka kalau rakyat UMNO, rakyat terang nak ada saham dalam menukar kerajaan, nak ada pahala dalam menukar kerajaan, yang kerajaan yang songsang, hak besar orang Melayu duduk bawah, hak tidak besar duduk atas. Saya kira di Pulau Pinang hanya boleh tanam naik kursi, mampu kerah petang, tak ada pilihan raya lagi UMNO Pulau Pinang. Selangor ada 50 naik kursi, jadi tu pakai minta hanya dapat 12 kursi. Begitu juga di Negeri Sembilan. Jawabnya mati petang lagi perjuangan UMNO. Nak pergi duduk semula tu lagu mana? Tidak ada cara lain. Kembalikan kuasa kepada umat Melayu dan Islam memimpin dan memberi naungan kepada yang lain-lain insya-Allah. Kalau setuju hal ni, maka 12 hari bulan dengan rendah dirinya Amor minta adik kakak Amor, hak kenal Amor, hak biasa Amor, hak tahu hati budi Amor, hak tahu perjuangan Amor. Tak sekira duduk dalam parti gapo, kita ketua cawangan ke, kita bekas Tok Ngulu ke, kita AJK bahagian ke, senyumlah, ada muktabak, makanlah, ada di Barat, gilah, ada ceramah, gilah, ada dera, kebalah. Tapi 12 hari bulan undi kita semua sekali di bawah Perikatan Nasional yang menggunakan simbol bulan dalam pilihan raya yang akan datang. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.